Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okay, kita pada surah Al-Baqarah. Jika Amy boleh tunjuk kat skrin lah bagi kawan yang mungkin tak ada Quran ya. Surah Al-Baqarah ayat 19. Sebenarnya dalam Quran ni dah masuk semua ya. Jadinya kalau yang kita tak kenal tu tak apa, pelan-pelan ya. Mungkin dah ada yang kita kenal ya. Okey, ayat 19 itu au. Perkataan au bermaksud atau. Ataupun maksudnya jikalau, sekiranya. Bolehlah maksud dia. Boleh pelbagai jugalah ya. Au itu maksudnya atau, ataupun jikalau, ataupun sekiranya. Tiga maksud lah boleh ya. Dan au itu adalah satu kalimah. Satu perkataan tu. Ya, au ya. Au ini dia bukan fi'il, ya, dia bukan verb ya, dia bukan fi'il, dan au ini juga dia bukan isim. Noun, dia bukan. So au ini jatuh kategori huruf. Bila kita belajar bahasa Arab, kepecahan perkataannya, perkataan banyak kan dalam Quran ni. Pecahan dia tiga je. Sama ada perkataan tu fi'il tu maksudnya verb, kata kerja, ataupun perkataan tu isim ataupun noun, kata nama, ataupun yang ketiga, dia bukan isim, dia bukan fi'il, kita terus panggil dia huruf ataupun haraf. Itu je. Pegang yang tiga tu saja. So au tadi yang bermaksud atau, ataupun jikalau, ataupun sekiranya, dia bukan fi'il ya, dia bukan verb, ataupun dia bukan isim, dia bukan noun ya. So au itu jatuh kategori huruf, ataupun orang panggil dia haraf. Haraf dengan huruf sama ya. Tapi huruf ni banyak jenis dia. Huruf ni pelbagai jugalah jenis dia. So au ini kategori dia dalam ilmu bahasa Arab dia panggil huruf ataf dipanggil. Ataf maksudnya penyambung juga sebenarnya. Ataf ya. Dapat nak ingat dia huruf ataf pun dia cukup baiklah. Ya, so au itu huruf ataf ya. Huruf ataf ini pula bukan satu, dia ada geng-geng dia lah, dia ada list dia. Ya, ada dalam, siapa ada beli buku yang ibadah tu, boleh tengok dalam dia punya silibus ya. Cari huruf ataf, kita jumpalah list huruf ataf, ada mungkin hampir 10 mungkin. Ya, list yang ada di dalam huruf ataf ya. Okey, itu au. Okey, kasayyibim. Kasayyibim, ka di situ ya. Perkataan kasayyibim memang tak familiar lah, senang cerita ya, benda yang kita rasa, perkataan yang kita tak kenal ya. Tapi ka itu huruf jar. Kalau au tadi huruf ataf, ka huruf jar. Ka bermaksud seperti, ataupun macam, ataupun sama. Itu maksud dia. Macam mana kita nak kenal di huruf jar? Selepas dia tu sayyibim. Sayyibim tu ba tu, akhir kalimah dia tu berbaris bawah. Itu cara kita nak kenal. Huruf jar dia pun ada list dia. Kalau huruf ataf ada sekitar 10 mungkin. Dia tak campur dah. Kalau huruf jar dia ada pula list dia tersendiri. Dia pula yang lain kan ada ya. Ka ini salah satu daripada huruf jar. Jar maksudnya membaris bawahkan isim selepasnya. Ka huruf jar, sayyibim. Baris bawah itu mesti di akhir isim itu. So ini ka huruf jar, sayyibim dipanggil isim majrur dipanggil. Majrur maksudnya isim yang berbaris bawah di hujungnya. Baris bawah tu memang perlu di hujung sebenarnya. Tidak ada di tengah di mana. Okey. Sayyibim dipanggil majrur ataupun isim majrur. Boleh je nak panggil mana-mana. Kalau dari segi apa terjemahannya, au tadi atau, ka tadi seperti. Sayyibim ini saya rasa ada macam dalam doa, dalam doa hujan. Bila hujan kan, bila hujan kita ada baca doa kan, hujan itu membawa rahmat kan, membawa rahmat. Ya, pandai pun. Sebab tu saya suka menyebut sesuatu yang kita lazimi, tapi masa tu kita baca tu kita tak ingat pun sahibab, kita tak tahu pun sahibab tu hujan, betul tak? Kan? Tetapi kita tahu doa. Oh, bila hujan je kita pun baca doa tu. Tapi maksud dia satu persatu kita tak tahu. Sebab tu saya kalau boleh
saya cubalah akan relatekan perkataan-perkataan ini dengan mungkin doa yang biasa kita lazimi biasanya ya. So sohibim cumanya isim ni ya, sohibim isim, sesuatu tentang isim yang kita nak perlu faham. Hujung ya, baris yang berubah tu nak baris bawah ke baris depan ke baris atas ke, itu kena hujung je, hujung isim je. Bukan di awal, bukan di tengah. Itu kita kena faham lah ya. So sohibim tu asalnya kalau sebenarnya ba tu boleh pelbagai baris dia. Contohnya lah sekarang dia baris bawah sebab ka tadi. Ka membaris bawahkan dia. Tapi kalau tak ada ka, contoh tak ada ka, dia tak akan jadi sohibim. Dia akan jadi mungkin sohiban, dia mungkin jadi sohibun. Kita kena ingat satu. Isim hujung dia boleh berubah baris. Ketiga-tiga baris yang ada tu lah. Kita ada baris atas, baris bawah, baris depan. Sebenarnya ada nama lah. Kalau baris bawah dipanggil majrur. Kalau baris sohiban yang tadi, baru Amy sebut tadi kan doa dalam hujan kan, sohiban itu baris atas. Baris atas dipanggil nasab ataupun mansub. Nasab dengan mansub sama maksud. Kalau nak sebut nasab pun boleh, nak sebut mansub pun boleh. Dan dia boleh jadi sohibun. Sohibun dipanggil rufu' ataupun setengah orang panggil rafa'. Rufu' dengan rafa' itu sama ataupun setengah memanggilnya marfu'. Semua sama. Maksudnya baris depan sohibun. Dan baris asal isim adalah yang marfu' tadi, yang bun tu baris depan. Itu baris original dia, senang cerita. Tapi dia boleh berubah menjadi sohiban dan dia boleh berubah menjadi sohibin. Itu pun kita kena faham ya. Semua isim ya asalnya hujungnya mesti dhammah. Istilah dia dhammah tu baris depan ya. Istilah dia rufu' ataupun rafa' ataupun marfu', sama je, sebutlah yang mana pun, tak ada masalah. Atau seperti hujan. Hujan ni pun ada perkataan lain ya, ada perkataan lain yang membawa maksud hujan. Mungkin di sini mungkin hujan lebat ke, hujan apa ke ya. Jadinya macam kita bahasa Melayu lah. Kalau hujan lebat mungkin kita panggil perkataan tertentu. Kalau hujan tak lebat mungkin kita kata apa? Gerimis mungkin. Macam tu kan. So bahasa Arab pun sama. Jadinya bukan sohibin ni saja yang membawa maksud hujan, ada perkataan lain yang membawa maksud hujan yang dalam Quran lah. Okey. Ya, kasohibin jar majrur. Itu dari segi menyebutnya dalam ilmu bahasa Arab. Ka huruf jar, sohibin majrur. Atau seperti hujan. Ataupun di sini kata hujan lebat, ya. Minas samai, mina. Perkataan mina asal dia min. Asal dia banyak kadang-kadang kita jumpa min. Kadang-kadang kita baca mina ataupun minal ataupun minas, samalah, yang penting min ataupun mina. Saya cuba tengok pada ayat lain ya. Okey. Amy boleh tunjuk kat skrin ke Quran tu? Tapi kalau boleh tunjuk ayat 23, page yang sama. Page yang sama ayat 23. Saya nak tunjukkan perkataan min tu. Kadang-kadang kita baca dia min, kadang-kadang kita baca dia mina. Mina tu boleh minal ke minas tu mina lah ya. Kalau boleh nampakkan dekat skrin dia punya ayat Quran kita. Tapi sesiapa yang ada Quran dengan anda ya, cuba tengok ayat 23 ya, surah Al-Baqarah muka surah 4 ayat 23 ada min di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim. Apa tu min tu? Itu min tu sama dengan mina. Ya, min. Ya. Di situ ada dua. Mim mithlihi wad'u syuhada'akum min. Lagi sekali min. Min ni saya nak tunjuk sama dengan yang tadi. Mina tadi. Okey, maksudnya dari. Ini juga huruf jar. Sama kategori dengan ka tadi. Ka sohibim tadi. Kita dah jumpa dua huruf jar dalam ayat ni. Ka bermaksud seperti ataupun macam ataupun sama. Mina bermaksud dari. Atau seperti hujan ataupun hujan lebat dari. Mina tu dari ya, huruf jar. Fungsi huruf jar. Huruf jar, kalau kita tak faham pun maksud perkataan ya, selepas huruf jar mesti isim. Itu satu. Tak boleh fi'il, verb tak boleh. Selepas huruf jar mesti isim. Dan bawah dia, hujung isim tu mesti baris bawah. Itu dua benda. Dua benda yang wajib bila selepas huruf jar. So mina ataupun min huruf jar ya. As-samai, nampak? As-samai kita tahu dia isim sebab dia alif lam. Dia
kadang-kadang tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, kita dah belajar bila mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam syamsiah ke, alif lam qamariyah ke, itu maksudnya kalimah itu adalah isim. Tetapi kadang-kadang tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, mungkin dia ada tanwin. Tanwin tu maksudnya dua baris di bawah hujung dia. Itu macam kasoyibin tadi. Soyibin. Kita mana kenal soyibin tu, kita bukan tahu apa tu soyibin. Tapi kita tahu dia ada tanwin. Tanwin tu maksudnya dua baris tu. Itu juga ciri-ciri mengatakan kalimah itu isim. Yang lumrah lah. Jika kalimah bermula dengan alif lam, itu isim. Ataupun kalimah yang berakhir dengan tanwin. Berakhir dengan tanwin, itu juga isim. Kat sini kedua-duanya adalah kasoyibin, ka huruf jar, lepas tu soyibin, tak ada pun alif lam dia, tetapi kita tahu hujung dia, hujung itu ada tanwin. Sebab tu kita tahu soyibin itu isim. Minas samai, selepas mina, as-samai ada alif lam, makanya as-samai kita dah tahu dah dia isim. Sebab kita, selepas huruf jar mesti isim sahaja, tak boleh ada benda lain. Dan hujung dia samai, hamzah itu berbaris bawah ataupun majrur. So itu samalah. Dari segi istilah bahasa Arabnya dipanggil jar majrur. Maksudnya mina dari as-samai, langit. Dari langit. Okey, fihi. Jika ada sesiapa nak tanya ya, jangan tangguh sebab nanti kita tak ingat soalan kita. Tak ada masalah. Ustazah kita meraihkan apa-apa saja soalan. Okey, fihi. Fihi, fi adalah huruf jar yang ketiga dalam ayat ni. Bagusnya ayat ni. Kita jumpa huruf jar ada 8. Saya faham, bukan senang nak hafal tapi tak apa. Kita dah jumpa 3 dah. Fi, huruf jar yang ketiga, tadi ka, lepas tu mina ataupun min. Fi bermaksud dalam ataupun pada ataupun di. Dia boleh pelbagai maksud Fihi. So hi itu kita dah cakap tadi, selepas huruf jar mesti isim ustazah, tapi hi tu apa? Isim ni pelbagai. Kalau ada alif lam, isim. Kalau ada tanwin, isim. Tapi kalau hi ni kategori isim, isim apa kita panggil? Isim dhamir. Hi adalah dhamir, isim dhamir, kata ganti diri, padanya ataupun dalamnya. Hi itu adalah dhamir. Dhamir ni begini. Dhamir ni kata ganti diri. Saya, awaknya, dia, mereka, kami. Itu dhamir lah. Okey, hi itu adalah isim dhamir. Fihi. Dan fihi dari segi istilahnya juga jar, majrur. Yang ketiga kita jumpa. Yang kita jumpa dalam ayat ni lah. Padanya ataupun dalamnya. Dalam mana apa? Zulumatun. Zulumatun bermaksud macam bunyi zalim kan? Zulumat macam bunyi zalim. Memang dia adik-adik jugalah dengan perkataan zalim tu lebih kurang lah. Zulumatun maksudnya kegelapan. Sebab zalim ni juga bermaksud kegelapan. Antara maksudnya lah Okay, zulumatun. Sini tak payah nak tajwid lah. Zulumatun. Tengok perkataan tu. Oh, hujung dia ada tanwin lah. Tanwin kan. Kita dah tahulah ada isim. Zulumatun ada isim, kegelapan. Kenapa Ustazah cakap? Maaf Ustazah, sekejap Ustazah. Terlepas yang fi tu Ustazah cakap apa tadi? Fi saja. Huruf jar. Hi dhamir muttasil. Hi dhamir, fi fa ya tu huruf jar. Ya, betul, huruf jar. Okey, Ustazah nak tunjuk huruf jar. Tunggu sekejap. Ustazah nak tunjuk huruf jar yang fi Fi ni katalah bawah dia tu. Bawah dia Amy, cuba Amy circlekan ke apa, tunjuk kat kawan yang selepas bawah. Ya, betul. Itu sama dengan fi yang atas tadi, sama. Cumanya fi yang asabi'ahum fi tu ya dia tak ada titik, tapi sama dengan fi yang atas tu, fi itu sama. Huruf jar, alhamdulillah. Jadi hari ni kita belajar, betul tak? Nampak ya ada titik, ya tak ada titik pun kita dah tak tahu benda lah apa, kan? Okey, itu sama fi tu sama dengan fi yang di bawah dia tu bermaksud pada ataupun dalam ataupun di, huruf jar. Okey, zulumatun, hujung dia ada tanwin. Tanwin memang di hujung kalimah. Tanwin bermaksud dua baris.
Tak kisahlah 2 baris depan. Zulumatun 2 baris di depan. Lepas dia. Wa ra'dun 2 baris di depan lagi. Lagi lepas dia. Wa barqun 2 baris di depan lagi. Ketiga-tiga itu tapi wa tu bukanlah wa itu maksud dan wa tu ya. Okey. Yang mana zulumatun, ra'dun, barqun, ketiga-tiga kalimah itu berakhir dengan tanwin. Tak kisah tanwin depan ke atas ke bawah ya. Tak peduli, sama je ya. So ini bermaksud kalimah ini ketiga-tiga ini isim. Isim, lepas tu sebenarnya kalau tanwin ni dipanggil isim isim am. Kata nama am. Ya, kalau istilah bahasa Arabnya isim nakirah dipanggil. Nakirah maksudnya am. Kalau alif lam tadi yang as-sama itu isim yang ada alif lam itu dipanggil isim kata nama khas kalau yang ada alif lam. Kata nama khas. Kalau yang ada tanwin kata nama am. Dari segi istilah dia kalau ada alif lam isim ma'rifah kata nama khas. Tapi kalau ada tanwin kata nama am, tapi dari segi istilahnya, istilah Arab dia isim nakirah. Ada 3 tu ya. Ketiga-tiga itu isim. Zulumatun kegelapan. Okey. Dan satu lagi, kenapa Ustazah ulang kegelapan? Maksudnya dia jamak lah. Okey, macam mana nak kenal dia jamak? Sebab kalimah tu ya, kalimah tu zulumatun tu tengok 2 huruf terakhir dia. 2 huruf terakhir dia alif, lepas tu last kali ta. Ta yang macam tu lah. Ta maftuhah. Tak boleh ta marbutah, tak boleh. Ya, so kalau kita nampak mana-mana kalimah yang huruf akhir 2 akhir dia alif dulu, lepas tu ta ya. Baris tak kisah, baris apa pun. Ya, tanwin apa pun tak kisah ya. Itu dia adalah jamak muannas salim. Dia macam ni, isim noun ya, benda. Dia memang ada kategori belajar bahasa Arab, dia ada kategori muannas ataupun female ataupun kategori muzakkar ataupun male. Dia memang ada kategori dia macam itulah. Okey, kalau zulumatun memang itu jamak ataupun plural untuk yang muannas tadi, yang female tadi. Cara kita nak kenal dia alif lepas tu ta di hujung tu. Sebab kalau jamak untuk male tak ada. Dia tak ada yang macam ni. Dia lain cara dia. Jamak untuk female ataupun muannas memang ini je cara dia. Alif lepas tu ta. Itu jamak muannas salim nama dia. Kalau dapat sebut jamak muannas pun dah cukup dah. Kalau nak sebut penuh jamak muannas salim. Tak ada masalah ya. Zulumatun kegelapan. Wa di sini bermaksud dan. Wa ini kawan dia sama dengan au tadi. Ataf. Kata hubung. Dia kalau ada kata hubung ni, kalau ada ataf ni maksudnya ayat tu tak habis lagi lah. Dia bersambung. Macam itulah. So wa sama dengan au tadi huruf ataf yang kedua yang kita jumpa. Kalau huruf jar dah ada 3. Okey. Ra'dun apa? Petir. Petir is bunyi dia kan. Kalau petir maksudnya bunyi tak. Petir tu guruh lah. Betul tak kan? Ra'dun ya. Wa tu dan. Kegelapan. Lepas tu ra'dun dan guruh ataupun petir. Dan barqun. Barqun apanya apa tu? Kilat. Kilat cahaya kan. Ya. So ini semua dan kilat. Ya. Okey, lepas tu semua waw tu kedua-dua waw tu ataulah dan. Macam tu ya. Okey. Yaj'aluna kalau kita tengok perkataan yaj'aluna. Hujung dia tu ya, perhatikan ujung dia yaj'aluna. Dia ada waw dengan na. Dia ada. Dia kalau kita nampak hujung dia ada macam tu yaj'aluna, bermaksud kalimah itu mengatakan dia jamak muzakkar. Kalimah tu ya. Okey, saya nak tambah. Dia nak kata muzakkar muannas ni bukan pada isim sahaja. Sebab saya rasa 2 minggu yang lepas ke apa tu ada kawan kita bertanya ya. Dia mungkin sangkaan dia muzakkar muannas itu pada isim sahaja. Tak. Pada isim pun ada muzakkar muannas ataupun male female pada isim ya, pada noun. Sekarang pada verb, pada fi'il juga
ada muzakkar dia, ada muannas dia. Ini sebab ada kawan tanya. Okey, kalau kita tengok yaj'aluna, ujung dia tu una. Itu memanglah una tu hanya untuk jamak muzakkar salim. Dengar je. Jangan tak payah fikir-fikir. Memang ujung dia tu una tu waw dengan na. Jamak muzakkar salim, tetapi yang ini bukan isim. Kenapa? Macam mana nak tahu dia bukan isim? Tengok awal dia. Ya, huruf ya. Sama ada huruf ya ataupun huruf ta. Ya, dia sama ada ya ataupun ta di awal dia ya. Kalau dia ya, mengatakan dia tadi una tadi jamak muzakkar kan? Ya. Kalau ya itu mengatakan dia orang ni third party. Kalau kita terjemahkan maksud dia mereka. Whom sebenarnya. Ya. Tetapi katalah ya tu kita tukar kepada ta. Taj'aluna. Dia ya ataupun ta sahaja yang ada una di hujung. So kalau kita tukar ya kepada ta, dia kan jadi jamak muzakkar juga, tapi pihak yang bercakap dengan kita, awak semua. Macam tu. Muzakkar juga, jamak muzakkar, tetapi awak semua. Jamak muzakkar ada dua ya. Dua kategori lah. Jamak muzakkar ni sekumpulan male. Kalau kebetulannya bercakap tentang orang, orang lah. Kalau bercakap tentang haiwan, haiwan jantan lah. Kalau bercakap tentang benda-benda lain yang kategori dia muzakkar, contohlah. So dia ada dua jenis jamak muzakkar ya. Sama ada pihak yang berkata-kata dengan kita, awak semua. Bayangkan kita bercakap dengan sekumpulan lelaki lah senang kita. Sekumpulan lelaki, itu depan mata kita, itu dipanggil awak semua, antum. Tetapi katalah kita bercakap tentang sekumpulan lelaki yang dekat Perak. Contoh kat Perak Dah cakap bukan depan mata kita kan. Tak kisah kat Perak ke mana, dekat Johor kat mana kan. Itu dipanggil mereka. Jamak muzakkar juga. So dia ada dua jenis jamak muzakkar. Ya. Kalau yang depan mata kita, antum, awak semua. Tapi kalau jamak muzakkar tadi bukan depan mata kita, di luar bilik kita, di luar Zoom kita, di luar Google Meet kita, di luar Microsoft Team kita, kita panggil itu whom, mereka. Nampak dia ada dua jenis ya. So di situ kita tahu yaj'aluna, hujung dia una, jamak muzakkar salim, tetapi awal dia ada huruf ya. Kita tahu itu mengatakan kalimat itu adalah fi'il. Ya, dia bukan isim. Ya, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni sebenarnya awal dia tu ya boleh, ta boleh. Huruf dia, huruf awal dia, huruf pertama dia ya boleh, ta boleh, nun boleh, hamzah boleh. Tapi kalau untuk una ni, hanya ya dengan ta saja. Ya, sebab dia itu ya. So ini fi'il mudhari' ya. Okey, sesuatu tentang fi'il maksudnya perbuatan, kata kerja. Tak kisahlah fi'il madhi ke past tense, fi'il mudhari', present tense dan future tense. Dia dua-dua menggunakan fi'il mudhari' ya, sedang berlaku dan akan berlaku, ataupun fi'il amar. Fi'il amar kata perintah di dalam perbuatan mesti ada pelaku kepada perbuatan. Itu wajib. Jika ada fi'il, mesti ada fa'ilnya. Fi'il adalah verb dia. Perbuatan dia, fa'il dia adalah pihak yang melakukan perbuatan itu. Mesti ada. Mesti ada sebenarnya di dalam kalimah tu. Tersorok, kita tak nampak. Tapi dia ajar kita lah cara kita nak tahu. Una di hujung tu mengatakan dia jamak muzakkar. Kita dah tahu dah jantina pelaku tadi jamak muzakkar. Tetapi ya di awalnya kita tahu jamak muzakkar tadi adalah pihak ketiga, bermaksud mereka. Maksud dia bahasa Melayu mereka, tapi sebenarnya kalau Arab dia whom. Itu sebenarnya pelaku. Yaj'aluna, mereka menjadikan. Kalau kita terjemahkan dia punya maksud dia. Mereka menjadikan. Tak kisahlah kalau kita nak kata dia sedang, mereka sedang menjadikan. Ataupun kalau kita nak kata akan, mereka akan melakukan. Dua-dua tu boleh pakai. Cumanya kita pastikan ayat tu lah sama ada dia bermaksud sedang ataupun akan. Ya. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dhamir di dalamnya kita kata. Dhamir maksudnya pelaku dia. Dhamir di dalam fi'il yaj'aluna adalah whom. Saya cakap tadi macam mana nak tahu whom? Mereka, una di hujung, lepas tu ya. Tiga awal dan akhir itulah. Dari situ kita tahu pelaku kepada perbuatan ini adalah whom ya, ataupun kita panggil dia dhamir. Yang sebenarnya dhamir itu tersorok di dalam kalimah yaj'aluna. Dan memang tak nampak sebab tu dia kata tersorok, tapi dia ajar kita cara nak tahu ya. Una di awal di akhir dan awalnya ada ya. Ya. Okey, mereka menjadikan. Okey. Asabi'ahum
asabi'ahum ya, hum tu. Hum tu sama dengan hi tadi. Yang fihi tadi selepas minas samai, fihi hi tu sama dengan hum. Kategori dia lah ya. Kalau hi maksudnya nya ya, dalamnya. Kalau tadi hum bermaksud mereka. Asabi'ahum maksudnya apa? Asabi'ahum maksudnya jari jemari mereka. Dia punya apa? Dia punya maksud, apa tadilah? Apa mereka maksudnya dia tutup telinga lah maksudnya. Tengok kat situ salah-salahnya. Jari jemari lah, jari-jari. Dia orang tutup kat telinga, dia sumbat ya. Sebab takutkan apa tadi? Yang apa tadi? Yang petir apa tadi kan? Kan petir tu kan bunyi kan. Jadinya mereka menjadikan, maksudnya sebenarnya mereka meletak sebenarnya asabi'ahum, jari-jari mereka. Asabi'ah itu jari-jari ataupun jari jemari. Mereka. Okay. Fi azanihim. Fi tadi ya, sama dengan fi tadi ya. Fi bermaksud pada ataupun di. Ya, betul, huruf jar. Ya. Azani. Dia punya isim selepas dia azani sampai huruf nun baris bawah. Him dengan hum sama ya. Maksud sama him dengan hum. Cumanya kadang-kadang dia menggunakan him, kadang-kadang dia menggunakan hum. Maksudnya mereka. Pada telinga-telinga mereka. Azani, telinga-telinga. Tadi ada tu Ustazah, apa nama tu, nama dia isyarat ke kan? Bukan, itu kalau haza. Azani sampai huruf azani maksudnya telinga-telinga. Kalau isim isyarah, sekejap ya, Ustazah cuba tengok di sini kalau isim isyarah tu haza, dia ha tau, ha. Kalau adalah dekat page ni, haza. Dan kalau siapa laju ya, ada Quran dekat ni, kalau jumpa haza, tak kisahlah page sebelah ke, page mana ke, boleh je. Bila kita compare ya, masa kita nak pastikan sesuatu, kita akan lebih mudah ingat. Kalaulah ternampak haza. So ini aza ya, itu ha ya. So aza ni maksudnya telinga-telinga. Ini jamak ni sebenarnya. Kalau ini ke Ustazah? Ini ke sekarang saya tunjuk dekat page 5. Page 5. Okey, sekejap. Kawan kita dekat skrin ada nampak qalu hazal. Baris yang ketiga from top. Betul. Betul lah. Itu page 5. Betul. Itu haza. Itu baru isim isyarah. Haza bermaksud ini. Ini baru isim isyarah yang tadi azani yang tadi. Lainlah. Okey. Kalau iza tu Ustazah? Kalau iza bermaksud apabila. Iza ya? Itulah Linda confuse dengan Iza lah tadi. Iza bisa apa? Ini ke Linda, Iza ni, wa Iza ni ke? Kalau Iza ni ayat 20 Ustazah, ayat 20. 1, 2, 3, 4, 5, row 6. Tahu. Right ya. Iza ya. Iza bunyi dah mirip-mirip ya. Iza bermaksud apabila. Pak lain maksud dia. Bunyi apabila. Iza. Wa iza dan apabila. Pak iza tu memang bunyi tadi. Yang tadi haza. Lain ya. Haza isim isyarah. Kata tunjuk. Kata arah. Bermaksud ini. Yang tadi pula tadi azani. Lain ya. Azani. Telinga-telinga. Yang ini iza. Bermaksud apabila. Ya Allah Ustazah, susahnya nak ingat. Ini jamak lah azani. Ya. Masuk dalam ni ke? Apa? Mausul ke? Bukan masuk huruf. Okey, sekejap. Nanti Ustazah jawab ya, sekejap. Ya, Ustazah jawab ya, sekejap ya. Azani plural, jamak ya. Azani bermaksud telinga-telinga him mereka. Memang jamak lah. Ini jamak taksir Ustaz. Dia jadi macam kena hafalan ni Ustaz. Ya, jamak taksir. Jamak taksir, betul. Kalau sebelum dia tu pun asabi'ah juga jamak. Jari jemari ya. Satu jari. Semua dah. Tengoklah satu jari apa? Memang bukan ni ya. Ni kalau telinga uzunun dah, telinga uzunun, telinga kan? Betul. Okey, iza tadi dalam kategori
zaraf. Bukan huruf jar. Ya, ada huruf jar, ada list dia ya. Huruf jar ada list dia, isim mausul ada list dia, ataf ada list dia, iza dalam list zaraf, zaraf zaman. Zaraf ni apa kalimah yang menunjukkan menunjukkan masa ataupun tempat dulu ya. Itu dipanggil zaraf. Kalau dia menunjukkan tempat, zaraf makan. Kalau dia menunjukkan masa, zaraf zaman. Iza di dalam list zaraf zaman. Ya. Nampak ya? Dah. Apalah, dekat-dekat kan, mirip-mirip sangat. Ya. Okey, memanglah sebab itulah kita kena kenal kalimah tu. Sebab tu kita kena maksudnya kalau saya Ustazah, kita kena bukan sambil mendengar, kena melihat jugalah macam ni. Kalau dengarnya bunyi macam sama kan? Haza. Betul, betul. Bunyi macam sama kan, tapi kita kena tengok. Sebab tu kita sebenarnya compare kalau boleh. Apa saja yang kita tanya masa ni sebenarnya compare, cari mana dak page sebelah ke page apa kita tak kisah. Comparekan betul-betul baru kita nampak beza dia. Baru kita pasti apa beza dia kalau tidak kita menyangka benda tu sama. Okey, uzunun kalau dia punya satu telinga, uzun ya. Uzun pun boleh. Ya, azani adalah dia punya jamak lah. Okey. Telinga mereka ya. Minas sawa'iqi, mina sama dengan min tadi. Min ada mina tadi ya. Huruf jar. Lagi dah kali kedua kita jumpa. Atas dia minas sama'i, mina. Mina dengan min sama. So mina di situ maksudnya min dari as-sawa'iqi. Lepas huruf jar mesti isim. Itu nampak alif lam. Senang nampak alif lam. As-sawa'iqi. Cumanya kita tak faham maksud dia lah. As-sawa'iqi apa maksud dia? Suara tak? Suara petir. Petir, suara petir ya. Tadi kita ada petir, kita ada petir. Sekarang ni apa? Suara petir. Maksudnya bunyi lah. Bunyi ya. Maksudnya bunyi petir tu ya. Okey, as-sawa'iqi. Mereka tutup tadi takutlah. Takutkan bunyi guruh-guruh tadi kan, petir kan. Kalau kuat kan macam bunyi bom meletup berdentum-dentum kan, menakutkan kan. So mereka menutup telinga, meletak jari-jari, guna jari-jari mereka tadi di telinga-telinga tutup kerana takutkan minas sawa'iqi ya. Lepas tu itu jar majrur ya, dan bawah hujungnya as-sawa'iqi, qi tu majrur dipanggil ya, baris bawah. Saya boleh tanya? Silakan. Macam yang pattern asabi'ahum azanihim tu kan dia jamak attach dengan domir. Okey. Jamak isim yang dijamakkan attach dengan domir. Tapi kalau alif lam ni selepas untuk alif lam yang isim ni dia boleh jamak juga kan? Boleh, tak ada masalah. So as-sawa'iq ni okey. Okey, now Ustazah nak jawab soalan Amy. Selepas huruf jar, isim singular boleh, isim jamak pun boleh. Isim dekat ayat 37 bawah hari tu. Ada kan? Tapi ni boleh kan lil kafirin ni Ustazah? Boleh lah. Kafirin ya, betul lah. Okey, ayat page yang sama 24 tu lil kafirina, li tu huruf jar, al kafirina itu jamak boleh. Senang cerita isim tu boleh. Boleh nampak hari ni tak ada sesuatu yang kita belajar kan. Bukan mesti isim singular je. Isim singular boleh, isim yang dua boleh, isim yang jamak boleh. Ketiga-tiga isim tak ada masalah, boleh ya. Yang kita attach tadi yang Amy tanya attach isim yang attach kepada domir. Tengok balik. Asabi'ahum itu pun bebas. Itu nak jamak pun boleh, nak singular dia pun boleh, nak dua pun boleh, tak ada masalah ya. Itu tak ada isu. Okey, alhamdulillah. Okey, hazaral maut. Hazaral maut agak-agak apa? Isim. Isim pula. Jawab macam tak confident tak? Jawab macam tak confident. Tapi kalau kita tengok hazara, 3 huruf lah Ustazah, semua fathah. Boleh jadi kita teka macam tu tak? Betul. Kan nampak kan? Ada maksud dia tahu takut ni isim lah kot. Isim kan takut. Takut ada fi'il, takut ada fi'il, ada isim, macam-macam. Dua. Sekarang Ustazah nak bagi tahu dia katalah kita takut itu kalau dia boleh dalam bentuk fi'il dan dia boleh dalam isim. Kalau isim maksudnya ketakutan. Tapi kalau dia dalam fi'il maksudnya takut, merasa takut. Itu dua-dua boleh.
Boleh ya. Okey. Ini hazarul mauti. Kita tak boleh agak hazarul al-mauti. Kita boleh agak kot. Ya, al-mauti kan. Al-mauti maut ya. Ada alif lam. Ya, ada alif lam ya. Lepas tu hujung dia majrur, baris bawah. Apa? Sama dengan kategori asabi'ahum sebenarnya. Sama dengan kategori azanihim sebenarnya. Lagi, sama dengan kategori mana? Sekejap buat masa ni kalau ayat 19 sama dengan kategori asabi'ahum, lepas tu azanihim. Sama dengan kategori hazarul maut. Sama. Fikir. Tiba dah belir dah Ustazah yang ni. Ya. Isim tak? Alif lam. Ya, alif lam. Ya. Yang kedua ada alif lam. Lepas tu? Bawah tu, baris bawah. Alif lam tu ending dia baris bawah tu. Itu tips dia tu. Jika kalau ada huruf jar memang boleh di bawah kan? Apa? Ya. Ada huruf jar. Betul tak ada? Satu lagi bukan huruf jar. Dia ada satu lagi yang fungsi dia mirip-mirip huruf jar. Apa? Attach tadilah. Attach means sandar. Sandarkan. Idofah juga. Idofah Hazai. Ya, idofah. Idofah ada lebih daripada satu cara. Idofah. MI. Mudah? Boleh. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Boleh? Mudhafun ilaih. Betul. Okey. Saya nak highlight kat sini, jar majrur dengan idhafah mirip sama sebab isim yang kedua berakhir dengan majrur. Itu memang sama untuk jar majrur dengan idhafah. Ya. Cumanya kat sini kita dah tahu dah hazara mana ada dalam list huruf jar. So kita boleh strike out bukan jar majrur. So ini kita boleh teka dia idhafah ataupun nak sebut tadi mudhafun wa mudhafun ilaih. Boleh. Hazara. Okey. Untuk idhafah ya, sandaran yang attach tadilah kita kata tadi kan, dia ada beberapa cara. Sebenarnya kalau kita attach kepada ataupun kita sandarkan kepada dhamir mutasil boleh juga macam asabi'ahum itu kita sandaran kepada dhamir mutasil. Azanihim juga sandaran ataupun idhafah ya kepada dhamir mutasil. Dan itu satu cara. Cara lain pula sandarkan kepada kalimah yang ada alif lam ataupun sandarkan kepada kalimah Allah ataupun sandarkan kepada kalimah yang tak ada alif lam pun boleh juga ataupun sandarkan kepada nama. 5 cara sandaran ataupun idhafah. Ini yang kedua lah ya. Cumanya hazara tu. Okey, saya nak sebut tentang idhafah. Idhafah mesti kedua-duanya isim. Yang alif al-mauti tu kita nampaklah dia alif lam isim, tapi hazara tu kita nampak dia macam hazara, nampak tiga baris macam fi'il kan okay. So kalau fi'il, selepas fi'il takkan ada isim yang majrur lepas dia, takkan ada. Kalau kita ingat tips tu kita boleh tahu. Contoh page yang sama, 2 baris dari atas. Comparekan hazarul mauti ni dengan zahaballahu. Cuba compare. Zahaba 3 huruf. Semua dari atas. Ada dah nampak macam sama dengan hazara. Dah nampak sama. Tapi tengok yang atas tu baris. Ya, isim tu. Kalau zahaba kita tahu dia fi'il sebab Allahu tu rufu' ataupun marfu', itu baru zahaba tu kita tahu dia fi'il. Tetapi ini hazara dah ada mirip-mirip macam zahaba, tetapi selepas dia isim majrur memang tak pernah ada selepas fi'il. Tak ada, tak boleh. So ini kita tahu hazara sebenarnya adalah isim. Hazara tu sebenarnya asalnya hazarun. Asal dia, original dia hazarun. Dia tanwin sebenarnya. Dia bebas. Isim yang pertama itu hujung dia bebas. Segala baris boleh. Hazara boleh, hazaru boleh, hazari boleh. Itu isim pertama di dalam idhafah. Hujungnya bebas. Tapi memang tak boleh ada tanwin. Sebab tu tanwin dia hilang. Untuk idhafah, isim yang pertama dia sebenarnya isim nakirah. Sebenarnya yang ada tanwin. Tetapi bila untuk diidhafahkan, tanwin dia kena buang. Sebab tu yang ini jenis idhafah yang sukar kita nak nampak. Betul lah, teka-teka dia kan. Itulah, memanglah teka-teka kan. Isim.
dia isim-isim ya. Cumanya kita nak faham dia. Kenapa hazara tu yang membuatkan kita confused. Ya. Ya. Ustazah ulang ya. Idhafah kepada idhafah mesti ada dua isim-isim. Kawan kita teka, tapi dia teka je tapi dia tak yakin. Dia tak nampak ya. Isim yang pertama, isim yang kedua tu kalau dia dhamir mutasil, lah. Itu tak boleh baris bawah ya. Dan kalau dia alif lam mesti nampak baris bawah tu. Confirm mesti nampak ya. Isim yang pertama tu yang Ustazah nak sebut. Asalnya dia adalah isim nakirah. Ya, asalnya dia ada tanwin sebenarnya, baris dia bebas. Hazara tu sebenarnya asal dia hazaron sebenarnya. Kalau dia nak baris depan pun boleh hazarun, ataupun kalau dia baris bawah hazarin, sebenarnya dia tanwin sebenarnya, tetapi untuk diidhafahkan kena buang, itu wajib buang dia punya tanwin ya, sebab tu dia jadi hazara. Dan kenapa dia hazara ataupun hazaru ataupun hazari, itu ada sebab lah ya. Asal original dia hazaru, asal dia hazarul maut, asal dia ya. Tetapi dia boleh berubah jadi hazara ataupun hazari terpulang kepada penyebab-penyebab dia ya. Ingat isim yang original akhir dia mesti rofu' ataupun dhammah. Okey, saya kan ada setengah tu kan kalau ada sebelum alif lam tu kan ada tanwin kan, lepas tu bila kita baca kita kena jadikan dia ronil kan. So kalau dia tanwin maksudnya dia bukan idhofah lah. Ya, bukan idhofah. Betul. Bagus ya soalannya. Jika ada tanwin sebut alif lam, maksudnya dia bukan idhofah. Maksudnya isim tanwin tu benda lain ya. Sebab kalau idhofah isim yang pertama tak boleh tanwin, mesti buang. Ya, right. Okey, kita terus ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Okey, hari ni macam senang sikit ya. Budak hari ni kan. Okey, wallahu, waw tu ataf ya, bermaksud dan. Ataf ni ada geng-geng dia lah ya. Allah. Biasanya selepas ataf ni kalau tak ada yang tadi kisah tadi dah lain dah tadi. Tadi cerita dia orang takut petir lah apalah bagai kan. So sekarang ni cerita baru sebenarnya. Ayat baru Allah ya, dan Allah ya. So waw ataf Allahu itu dipanggil isim rufu'. Belajar sikit sebut rufu' sebab dia baris dia hu. Ustazah kena sebut ya. Isim rufu'. Muhitun isim rufu' juga. Kenalkan, Allah memang dah tahulah isim. Muhitun, macam mana nak tahu dia isim? Sebab dia tanwin, bagus. Dan juga rufu' juga ya. Muhitun ni maksudnya apa? Meliputi. Sebenarnya Ustazah nak cari perkataan lain meliputi ni. Tak tahu macam nak explain. Meliputi ni maksudnya merangkumi. Macam mana? Maksudnya Allah itu mengkontrol lah. Itulah sebenarnya nak cari perkataan lain sebenarnya. Allah itu meliputi ataupun merangkumi, atau maksudnya Allah itu kontrol semua. Itu maksud dia ya. So lepas tu okey, ada benda yang mungkin baru Ustazah nak sebut, tapi kita tengok bil kafirin dulu ya. Bil kafirina, bi adalah huruf jar ya, bermaksud dengan. Hari ini kita dah jumpa 4 huruf jar. Al kafirina, kafir, biasa dengan kafir ya. Hujung dia ina, asal dia al kafiruna, asal dia. Muslimuna, asal dia boleh jadi muslimina. So ini sebenarnya asal dia al-kafiruna. Ada una sebenarnya di hujung. Ini jamak muzakkar, maksudnya orang-orang kafir. Ya. Dan kenapa dia jadi ina? Kenapa dia bukan jadi bil kafiruna? Memang kiamat pun tak ada bil kafiruna, tak ada. Sebab dia bila ada huruf jar, dia membaris bawahkan isim selepasnya. Kalau asalnya kafiruna, itu rufu'. Jadi dia bertukar menjadi ina. Pada i itulah baris bawah dia. Na itu memang mabni. Ya. Untuk jamak muzakkar, na mabni. Tak pernah boleh berubah baris. Dia berubah baris pada i atau pada u. Untuk jamak muzakkar sahaja. So ini dipanggil apa? Jar majrur. So al-kafirina, jawab Amy balik tadi. Isim selepas jar bebas. Jamak boleh. Jamak muzakkar boleh, jamak muannas boleh, jamak taksir boleh, singular, mufrad pun boleh, musanna pun boleh. Semua segala macam isim semua boleh ya. Okey, satu yang saya nak bagi yang kita nak highlight ini, struktur ayat. Dua jenis struktur ayat. Jika ayat itu bermula dengan isim, kita ambil yang itu saja. Wallahu muhitun bil kafirin. Kita nak tengok itu saja. Sebab tadi asalnya cerita dia orang tutup telinga lah, takut petir lah, apa bagai. So cerita tu dah habis. Sekarang ni kira ayat barulah ya.
dan Allah meliputi ataupun mengkontrol, merangkumi dengan orang-orang kafir. Itu terjemah dia. Yang Ustazah nak fokus hari ini, wallahu muhitun. Wah itu ataf, dia sekadar ataf lah, bermaksud dan apa, dia tidak mengubah apa-apa. Habis kita tolak tepi wah. Jika kita nampak dua isim, ayat itu ya, mana-mana ayat tu, tak kisahlah dia bermula kat tengah ke, kat mana ke, tapi nampak dua isim rufu'. Allahu rufu', muhitun rufu'. Ini kita panggil struktur ayat dia ayat isim kita panggil. Ayat isim sebab Allah tu isim, muhitun isim. So ini kita panggil dia jumlah. Jumlah maksudnya ayat dia. Jumlah ismiyah. Ismiyah maksudnya isim. Jumlah dua jenis, sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jumlah bermaksud ayat. Ayat isim ataupun ayat fi'il. Memang dua jenis saja. Yang ini ayat isim. Tapi sebut cantik sikitlah, jumlah ismiyah. Cara nak kenal dia, secara basic lah. Jika kita ambil yang basic dulu, dia akan ada dua isim rufu'. Yang pertamanya Allahu rufu'. Keduanya muhitun rufu'. Ya. Okey, satu lagi, isim yang pertama itu dipanggil mubtada'. Mubtada' maksudnya permulaan. Allahu dipanggil mubtada'. Muhitun dipanggil khabar. Khabar ataupun kabar ataupun cerita ataupun nak ceritakan tentang Allah tadilah ataupun sifat pun boleh lah. Kalau cara nak sebut dia lah. Allahu wallahu muhitun ya. Allahu muhitun waw ataf. Allahu muhitun, Allah adalah mubtada' rufu', ya. Nak sebut isim mubtada' rufu' pun boleh, tak nak sebut isim pun tak apa sebab kita dah tahu Allah memang isim, muhitun memang isim, ya. So Allah itu mubtada', muhitun dipanggil khabar. Khabar maksudnya kabar, maksudnya kisah ataupun cerita dia ataupun sifat kepada isim yang pertama tadi. Kedua-duanya mesti rufu'. Itu dalam keadaan yang basic. Tapi dalam keadaan yang lebih mencabar, banyaklah ya, dalam keadaan lebih mencabar, isim yang kedua itu yang kita panggil khabar itu boleh jadi dalam bentuk lain. Ini kira basic lah ni. Allahu muhitun bil kafirin memang jar majrur lah. Okey, cukup. Siapa nak tanya tentang jumlah ismiyah? Silakan. Saya Ustazah. Silakan. Dia dah berbeza dengan idofah kan? Kan idofah pun isim plus isim juga kan? Betul, tetapi kalau idhafah isim yang kedua mesti berakhir dengan majrur. Isim yang kedua ya betul. Okey, memang idhafah pun isim dengan isim. Isim yang pertama bebas ya. Allahu boleh, Allaha boleh, Allahi itu sama. Tetapi jika dia idhafah muhitin, dia akan jadi berbaris bawah kalau idhafah. Tapi yang ni kedua-duanya wajib rufu' ataupun marfu'. Bagus. Orang lain, silakan. Siapa nak tanya? Kalau apa tu Ustazah nak tanya, yang wallahu mubtada, kita domah lah baris tu. Yang khabar tu baris dia tak semestinya lah kan? Apa dia? Yang khabar tu tak semestinya baris domah lah. Dalam keadaan yang basic saya cakap tadi, bila kita belajar basic, khabar itu domah juga. Okey. Itu muhitun tu domah apa? Tak, kita mungkin jumpa pattern lain lah yang khabar. Kita mungkin jumpa pattern lain yang bukan rufu'. Betul. Ya. Maksudnya kira akan jumpa jugalah pattern lain daripada dhammah lah untuk khabar ya. Saya bagi tahu apa pattern lain tu apa. Ada benda-benda lain jika kita mencari khabar yang rufu' tak jumpa tadi, kalau ini dah jumpa fine, tak ada masalah. Kalaulah tak ada khabar yang rufu' yang kita cari, boleh jadi duduk di situ jar majrur pun boleh di tempat muhitun tadi ya. Kalau muhitun tak ada, bil kafirin tu akan jadi dia punya khabar. Faham? Jar majrur boleh, kalau tak ada jar majrur cari zaraf. Zaraf zaman, zaraf makan boleh, ataupun kalau tak ada juga katalah muhitun tu tak ada, bil kafirin pun tak ada, cari zaraf pun tak ada, cari jumlah ismiyah lagi sekali, jumlah ismiyah yang lain lagi sekali, ataupun jumlah fi'liyah boleh. Nampak? Ada beberapa benda perkara lain yang boleh duduk di tempat muhitun. Ya. Okey. Alhamdulillah. Ustazah. Ya. Ayat yang 19 lagi kan dekat yang atas tu.
zulumatun, lepas tu wara'dun, Ah, barqun. Yang ni pun kira jumlah ismiyah. tak boleh, dia tak boleh ada ataf tak boleh. In between tak boleh ataf. Oh. Yang tadi saya sebut yang wallahu tu ataf, tapi Allahu muhitun. Dia tidak boleh ada ataf di tengah-tengah. Tengah-tengah dia tu. Tak boleh. So yang tu bukan zulumatun wara'dun, itu memang ataf. Itu dia, itu bukan jumlah ismiyah. Okey? Right. Siapa lagi? Orang lain? Ada soalan? Sila. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Okey, kita last zahabat. Nanti jangan remove dulu. Tunjuk balik zahaballah sekejap saja, zahaballah. Tunjuk balik ayat tadi. Saya nak comparekan jumlah fi'liyah yang ringkas saja. Tengok yang zahaballah tu, ayat 17 kan? Baris kedua. Ya. Baris kedua. Okey, saya nak tunjuk yang ringkas saja. Zahaba fi'il, ya. Dia tak kisah fi'il madhi boleh, mudhari' boleh, apa-apa ya. Zahaba fi'il, ya, maksudnya telah pergi ataupun telah hilangkan, ya. So lepas tu dhamir di dalam fi'il apa? Dhamir yang tersorok di dalam zahaba dah ada, mesti ada dhamir. Huwa, betul, huwa ya. So kalau kita terjemahkan, dia telah hilangkan. Kalau kita terjemahkan dia, ya, zahaba pergi, ataupun dia telah mempergikan. Kalau kita terjemahkan dia, so zahaba dah ada fi'il, dhamir di dalamnya adalah fa'il yang pelaku kepada fi'il tadi. Tapi di sini kalau kita tengok ya, Allahu isim marfu'. Jika selepas fi'il ada isim marfu', makanya Allahu yang marfu' itu adalah huwa yang dalam zahaba tadi. Ya. Ini adalah jumlah fi'liyah sebenarnya yang ini. Kalau yang tadi jumlah ismiyah, isim dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah dia ada satu fi'il, lepas tu ada fa'il. Cukup sebenarnya. Tapi cumanya ayat dia basic Ya, ayat dia basic kalau nak lengkap lagi dia ada benda ketiga. Zahaba fi'il, Allahu fa'il dia ataupun huwa yang dalam zahaba tadi, syarat dia mesti rofu'. Allah tu mesti Allahu, tak boleh Allah, tak boleh Allahi, tak boleh. Dan binurihim, Allah telah menghilangkan, Allah telah mempergikan dengan cahaya mereka. Apa ayat kalau kita terjemah ya. Maksudnya Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Maksud dia ya. So zahaba fi'il, Allahu fa'il, binurihim. Binurihim maksudnya benda yang dihilangkan. Benda yang dipergikan. So binurihim adalah nama dia maf'ulun bih. Saya ulang. Zahaba fi'il, Allahu fa'il, binurihim maf'ulun bih. Itu basic untuk jumlah fi'liyah. So tiga perkataan tu adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Tiga tu cukup. Binuriyah. Binurihim. Binurihim tiga. Kalau jumlah ismiyah lebih pendek lah. Jumlah ismiyah isim marfu'. Tak boleh ada ataf ke apa in between ya. Kalau jumlah fi'liyah ini lengkap lah ya. Kalau ayat dia lengkap dia kena ada tiga benda. Fi'il, zahaba, lepas tu isim marfu', Allahu fa'il dia yang menghilangkan tadi. Zahaba tu telah hilang, telah pergi ataupun telah hilang. Siapa yang menghilangkan dia? Allah telah menghilangkan binurihim dengan cahaya mereka. Itu benda yang dihilangkan. Maksudnya cahaya mereka telah hilang. So itu benda yang dihilangkan. Kena ada tiga benda. Maf'ulun bih nama dia ataupun orang sebut maf'ul bih. Okey, siapa nak tanya? Sila. Maf'ul bih tu maksudnya apa Ustazah? Benda yang kena buat, dia punya terjemah. Benda kena buat. Macam kata Allah telah hilangkan. Benda apa yang hilang tu? Contohnya lah kan. Contohnya emak masak apa? Benda yang kena, dia punya term dia. Ya? Maf'ul bih maksudnya benda yang kena. Kalau dihilangkan, apa benda yang dihilangkan? Kalau benda yang disepak, apa benda yang disepak? Tak, benda yang kena. Macam tu dia punya maksud dia lah. Binurihim. Okay. So untuk dapat ayat lengkap, jumlah fi'liyah yang lengkap, mesti ada fi'il, mesti ada isim marfu' yang fa'il, fungsi dia fa'il, dan ada yang ketiganya maf'ul bih, benda yang whatever lah yang kena dihilangkan, dibuat, ditulis, kalau kita terjemah dia di macam tu lah.
Ya, kena ada 3 benda. Kalau jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiyah, 2 cukup. Isim rufu', isim rufu'. Cukup lah. Ini kira yang basic lah. Lengkap tapi basic. Ya. Okey. Ada soalan lain? Ha. Senang kan? Senang. Senang ke dah rasa macam alamak, tepunya aku. Senang kalau bersama Ustazah lah Ustazah. Iyalah, itulah fungsi saya kan. Selagi Allah bagi selagi Allah bagi kesempatan lah, selagi Allah bagi kesempatan, lapangan, kesihatan untuk saya dan kita semua, insya-Allah saya bimbing. Ha? Okey. Okey, struktur ayat 2 je. Struktur ayat. Tapi yang tadi basicnya lah. Isim rufu', jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sebut tu dulu. Okey. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, verb, fa'il, pelaku kepada perbuatan tu, maf'ulun bih, benda yang kena buat tadi. Perkara yang dilakukan. Okey. Itu je sebenarnya. Tapi itu yang basic lah. Dia akan ada pattern-pattern form yang lebih mencabar macam tadi lah. Kalau khabar tadi kan, isim rufu' tu, kalau khabar tu tak jumpa, cari yang tadi tu. So samalah kat sini pun sama juga. Kalau kita tak jumpa apa yang kita cari yang tadi, yang boleh ganti dia, replace dia. Okay, last. Siapa nak tanya? Silakan. Apa soalan? Ustazah, nak tanya, apa kalau macam tadi fi'il, fa'il, maf'ulun bih, ada tak ayat tu yang tak ada maf'ulun bih, tapi dia ayat fi'il? Ada, ya. Untuk menjawab soalan Kak Katie, ada. Kadang-kadang tidak ada maf'ulun bih. Dia ada fi'il dengan fa'il saja. Ada juga. Maksudnya ayat tu kira ayat basic lah. Ya. Maf'ul bih hanya pelengkap ayat. Okay. Alhamdulillah. So dia ada yang lebih ringkas lah. Fi'il, fa'il. Ataupun yang lebih lengkap, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Alhamdulillah. Orang lain? Ada? Kita akan pergi ni tau, bila kita dah masuk ni lebih menarik ya, struktur ayat, sebab kita tak nak lah asyik-asyik isim syarah je, asyik-asyik ataf je, boringnya, asyik-asyik rojar je, tak. Kita tak nak tengok benda tu semua chapter, bab kecil. Tapi paling ultimate dia kita nak kenal struktur ayat dia. Okay? Right? Ada? Last? Last? Ada siapa? Tak tahu nak buat exam kot baru lekat kepala. Itu lah. Sampai kita pop quiz ke apa semua ya. Kita carilah insya-Allah ya. Kalau tak exam dia tak buat revision. Dia tak buat revision macam tak pernah belajar je. Macam tu lah. Padahal dah pernah belajar macam kali. Itulah. Tapi Ustazah perlukan bantuan. Kalau ada siapa-siapa free, Ustazah perlukan bantuan lah. Kalau ada siapa-siapa free, cuba Google jap soalan, kalau ada soalan-soalan exam tu nanti tunjuk kat kita sesuai tak sesuai Ustaz. Nanti kita boleh download, kita boleh bagi semua ni kan, masing-masing jawab soalan tu nanti. Rasanya dalam buku yang kita beli tu ada juga ke Ustazah? Boleh lah, buku biru yang colourful tu kan? Yang kita beli bahasa apa tu? Bahasa Arab bahasa Arab untuk ibadah ni dia ada juga macam benda yang kita kena buat lah. Dia bagi contoh, ada latihan sikit kan? Boleh kita buka. Isi tempat kosong, al-ma'rifah yang sesuai. Boleh jugalah. Kita guna apa yang ada dalam buku kita. Tapi Ustazah, kita tak pasti semua orang dah ada ke, jadinya nanti kita kena snapshot jugalah. Snapshot. Nanti kita tengok latihan-latihan yang ada dalam buku ibadah kita dan mungkin juga dalam buku biru yang colourful tu. Ingat tak? Kan ada buku colourful tu. Ya, sebab dalam colourful tu dia, tapi colourful tu dia bukan ayat Quran, dia bukan. Ustazah lebih suka yang ayat Quran sebenarnya sebab kita baca Quran kan. Tapi yang tu dia bagi contoh-contoh ayat biasalah, kita kata ayat sekolah mungkin. Okey. Alhamdulillah. Okey, ada lagi siapa nak bertanya? Ada ya? Lazimi ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau itu jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiyah, mubtada, khabar. Kedua-duanya mesti rufu'. Ini semua yang basic lah. Dia ada yang keadaan yang lebih tinggi lah kita kata ya. Okey, tak ada ya? Alhamdulillah. InsyaAllah, tak apa-apa kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insyaAllah
Ya Allah, next week dah Disember ya. Cepatnya. Cepatnya masa berlalu. Ustazah rasa terkejar-kejar, tersungkur-sungkur rasanya ya. Tersungkur-sungkur kita rasanya kan. Masa terlampau cepat berlalu ya. Kita berdoa semoga yang baik-baik saja untuk kita semua ya, untuk diri kita semua mudah-mudahan ya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Ustazah.